Selamat sejahtera, nama saya Divya Parameswaran. Program pengajian saya ialah Sarjana Muda Pengurusan Maritim dengan Kepedulian. Nombor matrik saya ialah S71724. Pensyarah kursus saya ialah Dr. Najihah Abdul Muttalib dan kod kursus saya ialah MPU 3132, Penghayatan Etika dan Peradaban. Tajuk yang saya pilih ialah Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan negara Malaysia. Bincangkan 3 fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini. Apa itu perlembagaan? Pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan untuk menggantikan Malayan Union. Dan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, terdapat beberapa perkara yang dibincangkan, contohnya pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Pada tahun 1957 pula, Suruhanjaya Red menjadi pengasas kepada perlembagaan. Perlembagaan menjadi asas kepada semua sistem di Malaysia, pemerintahan, perundangan dan hak masyarakat. Jadi, secara automatiknya, perlembagaan dikaitkan dengan keharmonian serta perpaduan masyarakat. Bagaimanakah kita boleh kaitkan keharmonian serta perlembagaan? Terdapat beberapa akta dan dasar-dasar di bawah perlembagaan yang sedang membincangkan isu-isu berkaitan keharmonian dan perpaduan. Contohnya, Dasar Perpaduan Negara. Kedua ialah Akta Keharmonian Nasional. Ketiga ialah Akta Rukun Tetangga 2012 di bawah Akta 751. Sebagai pembuka tirai bicara, fungsi perlembagaan pertama dilihat daripada sudut bahasa, iaitu pembinaan identiti kebangsaan di bawah Akta Bahasa Kebangsaan 1963 atau 67. Dikenali juga sebagai Akta 32, menjelaskan bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan mengandungi undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dapat meningkatkan kesepahaman masyarakat tentang suatu isu atau perkara yang dibincangkan. Bahasa Melayu menjadi medium perpaduan kerana dengan menggunakan satu bahasa yang dominan, semangat kekitaan akan meningkat dalam kalangan masyarakat kerana tiada perkara yang membuatkan mereka rasa berbeza. Contohnya, di sekolah, bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan. Apabila para pelajar memartabatkan penggunaan bahasa Melayu tersebut, mereka akan berasa lebih erat dengan satu sama lain. Hal ini disebabkan demikian kerana penggunaan bahasa yang sama dapat meningkatkan tahap pemahaman mereka apabila berbual antara satu sama lain. Dari sudut pendidikan pula, menyediakan pendidikan yang inklusif di bawah Akta Pendidikan 1996. Mewujudkan kurikulum yang sama rata kepada semua institusi pendidikan yang berada di bawah kerajaan serta memberi pemahaman yang seimbang mengenai sejarah dan nilai-nilai yang utuh. Memastikan pendidikan secara inklusif tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang. Pendidikan yang secara saksama kepada seluruh warga negara. Jika anak di bawah 18 tahun dihantar bekerja tanpa diberi peluang untuk belajar, ibu bapa dan majikan boleh dijatuhkan hukuman oleh pihak berkuasa. Kos pendidikan yang sangat rendah kepada warga negara serta keistimewaan seperti buku teks yang percuma dapat dinikmati oleh semua pelajar. Contohnya, pemerkasaan pendidikan kepada semua warga negara dapat meningkatkan perpaduan kerana melalui subjek seperti sejarah, masyarakat dapat memahami kepentingan hidup sejagat. Di samping itu, pendidikan membolehkan pelajar dapat peluang untuk bekerjasama dan melalui cabaran bersama-sama rakan yang lain. Perkara ini akan jelas dilihat semasa alam pekerjaan mereka. Mereka boleh bekerja dalam kalangan pekerja yang berasal daripada pelbagai aspek kehidupan secara harmoni. Fungsi yang ketiga pula, jaminan hak warga negara di bawah Perkara 153. Semua rakyat yang menetap di Malaysia akan dilindungi oleh perlembagaan dan pihak berkuasa seperti polis dan tentera. Masing-masing berhak untuk menganuti agama sendiri walaupun agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Tiada diskriminasi atau persoalan tentang hak-hak seseorang akan dipersoalkan di mana-mana tempat kerana isu tersebut dikategorikan sebagai isu sensitif. Meletakkan kewajipan di atas Yang di-Pertua Agong bukan sahaja untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri, bahkan kepentingan sah kaum lain yang menjadi warga negara di Malaysia. Contohnya,
Kedudukan bumiputera serta keistimewaan mereka tidak akan dipersoalkan oleh mana-mana penganut agama lain. Pada masa yang sama, hak asas masyarakat lain iaitu warga negara tetap dijaga. Di samping itu, pendidikan dan peluang pekerjaan tetap diberi secara sama rata walaupun kita mengikuti sistem kuota. Terdapat link QR di bahagian kanan atas untuk anda scan jika terdapat soalan yang lebih lanjut tentang pembentangan saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan saya. Bye.